Okey, baik. Kita tunggu lagi dalam beberapa orang lagi. Mungkin ada lagi yang lain. Nur Kalia. Oh, ni Faizah, line okey kah? Kamu punya line okey? Saya pun tak tahu nama. Faizah ke nama? Hello? Putra. Okey, boleh kamu boleh dengar suara ni? Boleh. Boleh okey. Skrin boleh nampak skrin? Sekejap cikgu. Dah apa. Okey, boleh je. Tak apa. Putra. Boleh respon? Putra. Ya, boleh. Boleh Okey, ya mungkin sebab yang ini untuk makluman semua. Oh, salam, belum bagi salam lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk makluman semua, yang ini pun saya rakam juga. Nanti kalau kamu tak faham ke ataupun kamu mau tengok balik ke ataupun kamu ada yang tak join, nanti tu saya akan share link ini di YouTube lah. Nanti rakaman ni akan masuk YouTube. Bagi yang tak ada line tu, dia boleh tengok balik lah. Okey? Boleh faham boleh faham tu? Untuk hari ni macam ni lah. Maknanya saya bercakap sikit, menerang sikit dalam Google Meet ni. Nanti lepas habis penerangan saya tu, kamu buat latihan. Latihan dia tidak susah lah, simple je nanti. Okay. Jadi untuk starting ni, untuk yang mula-mula ni, okay, kita tengok. Okay, sebelum tu, yang tingkatan 1 ni, kalau kamu tengok buku teks kamu, okay, buku teks semua ada ke ni? Ada buku teks semua ada. Okay, buku, siapa yang tak ada kat sini? Buku teks ni tak ada kat sini. Siapa? Ada yang tak ada buku teks? Angkat tangan. Hands up. Semua ada Okay, tingkatan 1 matematik kamu. Okay, tingkatan 1 ni dia ada 13 bab. Ada banyak jugalah 13 bab Buat tengok muka depan dia tu, muka surat depan buku teks kamu tu, dia ada tulis isi kandungan. Ada 13 bab. Nur Izatul Fatina. Oh, okey, tadi kamu share screen tadi yang lain tak apa. Okey, baik, saya teruskan saja. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, saya baru je masuk SMK Jerangau ni lah. Okey. Biasanya saya mengajar tingkatan 2 matematik. Tapi kali ni boleh tingkatan 1. Tapi tak apalah, saya cuba je. Okey. Jadi untuk tingkatan 1, bab yang pertama, dia punya nama bab dia adalah nombor nisbah. Nama bab je ni, tapi dia punya kandungan dia boleh senang difahami dia sebenarnya. Ini dalam bab 1. Okey, jadi saya boleh teruskan ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, jadi untuk bab 1 ni dia ada beberapa perkara lah. Kamu tengok buku teks kamu tu, dia, kalau kamu jumpa muka surat ni yang di depan-depan lah dia ada tulis senyum sokmo. Nama ke apa? Okey. Dia ada tulis beberapa perkara yang kamu kena
memahami, kamu kena faham dalam bab 1 ni. Yang pertama integer, yang kedua operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Maksudnya tambah, tolak, darab, bahagilah yang ni nanti. Lepas tu kamu kena belajar pecahan positif, pecahan negatif, perpuluhan positif, perpuluhan negatif. Last sekali baru kita bincang pasal nombor nisbah. Okey, hari ni dekat mana? Hari ni hanya dekat sini je. Tak nampak pula skrin dia. Patutlah kamu ni. Okey, yang ni ni. Hari ni kat sini je. Dan yang pertama ni je, integer. Okey, hari ni kat sini. Jadi kita kena kenal dulu hari ni perkataan apa itu integer. Perkataan integer tu kita kenal dulu. Okey, kita tengok dalam buku teks kamu. Sekarang ni kamu tengok berdasarkan buku teks kamu lah. Okey, yang dekat sini sebelum saya start bercerita ataupun pergi kepada integer ni, berapa orang yang dah baca awal lah, mungkin dia baca kemarin ke ataupun dia dah baca minggu lepas ke tentang ini. Angkat tangan, hands up. Tak ada orang. Tahu tanda angkat tangan tu semua tahu kan? Dekat kamu punya phone tu dia ada tanda yang hands up tu kan? Semua tahu kan? Okey, tahu. Alhamdulillah tahu Okey. Jadi kalau belum baca, tapi saya cerita ni pun sepadat yang boleh lah. Dia tidak susah ni. Okey, sebenarnya integer tu kalau kita tengok situasi situasi yang dalam kehidupan sebenarnya kebanyakannya melibatkan integer lah. Okey, kamu pernah dengar kan kalau ada lift kan, bangunan yang ada lift, kita ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat bawah tanah. Kan? Jadi semua itu adalah kalau nombor-nombor pada lift. Kalau biasanya kamu pergi di shopping kompleks ke ataupun di bangunan yang tinggi tu biasa ada lift. Dia akan tulis nombor 1, maknanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4 dan seterusnya lah. Dan di bawah ataupun di tempat yang lobby tu adalah G, ground, maknanya yang paling bawah. Mungkin ada bawah lagi. Mungkin ada lagi lower ground, LG. Lower ground. Maknanya kalau biasanya bangunan yang ada lower ground ni biasanya ada parking kereta kat bawah ni. Okey. Dalam satu bangunan tu dia ada tempat parking kereta kat paling bawah sekali. Mana bawah tanah lah. Bawah tanah. Jadi ground ni yang biasanya dalam lift tu dia huruf G. G tu maksudnya ground. Maknanya level tanah. G ni kosong lah. Sebab sini kan 1. Sini tingkat 1. Okey, tingkat 1, tingkat 2. Kalau G ni maksudnya kosong lah kat sini. G tu maksudnya tingkat kosong. Tapi jarang lah ada lift dia tulis kosong. Biasanya dia tulis huruf G. Kan? Kamu tahu ke lift tu apa? Tahu kan lift tu apa? Lift, naik lift, turun naik lift. Tahu kan? Okey? Tahu. Okey, jadi sebenarnya kalau dalam bangunan, kalau kita ke atas yang anak panah hijau ni kan. Kalau kita ke atas tu maksudnya kita pergi ke atas ni maksudnya kita akan bergerak ke atas. Dalam matematik kalau bergerak ke atas kita tulis positif 2. Positif 2. Bergerak ke atas maksudnya bergerak ke atas lah. Maksudnya kalau positif 2 maksudnya 2 tingkat ke atas. Kalau positif 3 maksudnya 3 tingkat ke atas. Pergerakan dia tu 3 tingkat ke atas. Sekarang ni positif 2 lah, maksudnya 2 tingkat ke atas. Kalau kita turun bawah, lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Kalau dia tulis negatif maksudnya dia turun ke mana? Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Negatif maksudnya dia turun ke bawah. Kalau positif dia naik ke atas. Nombor ni maksudnya pergerakan dia berapa tingkat dia turun. Kalau negatif 1 maksudnya dia turun setingkat. Begitu je. Okay? Jadi ini adalah cerita
tentang bangunan Jadi nombor integer itu yang tajuknya di sini ni integer ni, nanti di hujung-hujung baru saya akan rumuskan. Okey. Apa itu yang mana yang dipanggil integer? Okey, kalau melibatkan suhu, suhu. Sekarang ni gambar ni adalah gambar di sebuah gurun yang kawasan tu sangat-sangat panas pada waktu siang. Dan malam dia sangat-sangat sejuk lah. Okey. Kalau di gambar ini, kalau suhu, kalau kita bercerita pasal suhu, biasanya kamu pernah tahu suhu, kalau suhu ais kosong kan. Suhu ais maksudnya air batu lah. Okey. 0 darjah Celsius. Kalau panas maksudnya suhu dia besar lah. 45 darjah Celsius. Maknanya 45 ni di atas paras kosong lah, maksudnya suhu itu panas. Okey. Ataupun ditulis sebagai tanda ni, nampak ni, positif 45. Maksudnya dia punya suhunya di atas paras kosong lah, positif 45. Kita ada tadi kosong, kosong lah. Sekali 1, lepas tu kita ada 2, 3 sampailah 45. Gitu. Jadi di atas paras kosong. Di atas paras kosong 45. Jadi kita boleh tulis, kalau di atas kosong tu nombor-nombor itu kita boleh letak tanda positif. Macam tu lah. Okey. Jadi itu adalah suhu di kawasan panas. Maksudnya suhunya adalah positif. Okey, kalau di tempat ni di di benua ataupun di kutub utara, kutub selatan bumi lah, suhunya tu boleh capai kalau ditulis negatif 10. Maksudnya kalau dalam gambar saya ni, yang tadi tu dia ke atas yang ini dia ke atas ni. Okey, maknanya positif. Kalau atas kosong positif. Kalau suhu di kutub ni macam yang tempat penguin tu ada sekarang ni suhunya contohnya negatif 10. Jadi kedudukannya tu di bawah. Jadi kalau kamu ingat dia punya susunan dia tu, kalau kosong, lepas kosong, kalau kita ke bawah, nombornya itu makin lama makin negatif. Maksudnya dia kena ada tanda negatif sampailah negatif 10 darjah. Maksudnya sangat-sangat sejuk. Kalau di sini kan suhu ni, kalau kosong ni maksudnya suhu ais batu ni, ais. Ataupun ais pada 0 darjah Celsius yang biasanya kita dalam peti ais tu. Tapi kalau di kutub itu boleh sampai ais itu boleh sampai suhunya negatif 10. Maknanya sangat-sangat sejuk lah Okey. Jadi kesimpulan dia, kalau di atas kosong kita boleh letak tanda positif. Kalau di bawah kosong kita letak tanda negatif. Okey, itu je cerita dia. Okey. Ada setakat ni ada soalan mahu ditanya. Tak ada Okey, baik. Jadi kalau tak ada, kita tengok. Okey, sebenarnya saya belum sentuh lagi integer. Dalam masa yang sama nanti, di hujung nanti baru saya kesimpulkan apakah itu yang dipanggil sebagai integer. Okey. Sebenarnya semua ni adalah integer sebenarnya semua ni adalah integer. Nombor-nombor ini adalah nombor-nombor positif dan nombor-nombor negatif. Semua nombor-nombor ini dipanggil integer. Okey. Okey, jadi kita tengok latihan. Okey, latihan. Kita tengok latihan latih diri 1.1a. Okey, latih diri 1.1a, muka surat berapa ni ni buku teks kamu muka surat 3 kan? Betul? Muka surat 3 ni ke muka surat 4 ni? 3 kan? Kan 3 kan? Okey, jadi kita tengok latih diri 1.1a. Kita nak try dulu faham apa yang kita belajar tadilah Okey, dikata bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Dia kata
menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Jadi di sini kamu tengok situasi dia ni, okay, dia ini kapal terbang kan. Ini kapal selam. Kalau paras laut di sini. Saya kasih besarkan sikit. Ni paras laut. Paras laut ni sebenarnya kosong lah. Dia punya aras dia tu di sini level kosong lah. Kalau dalam lift tadi tu, kalau kamu sampai di ground tu maksudnya level yang ground lah, level kosong lah. Jadi kalau di atas, kapal terbang berada di atas. Jadi 1000 meter tu kalau kita gunakan nombor apa? Positif ke nombor negatif? Kita nak tulis dia 1000 meter tu kita nak tulis positif 1000 ke negatif 1000? Ada siapa-siapa yang boleh respon? Boleh type pun boleh, type di situ pun boleh. Di Google Meet tu. Check. Kalau 1000 ni, kalau 1000 berada di atas kan, berada di atas kosong kan, kosong di sini, level aras air laut ni kosong. Kosong kat sini. Kalau berada di atas, nombor itu nombor positif ke nombor negatif? Halo? Positif. Jadi kita akan tulis, di sini senang je. Jadi dia punya jawapan dia suruh wakilkan dua perubahan. Maksudnya, kamu buat di atas ni, kamu tulis saja bila jawapan kamu nanti, kamu letak je tanda positif kat depan tu. Tapi saya buat yang barulah di sini, saya tulis sebalik. Jadi positif 1000 meter. Okey. Positif 1000 meter. Jadi nanti latihan tu, saya minta nanti kamu salin soalan dia dan lukis gambar sesimpel yang boleh. Tak perlu warnakan lah. Okey, terus buat jawapan. Jangan lagi tulis soalan, lepas tu lukis balik jawapan dia, 2 kali lukis. Jangan lagi lukis 2 kali. Terus tulis jawapan dia. Lukis sekali je, terus tulis jawapan macam ni. Positif 1000 meter. Okey, kalau kat bawah ni 250 meter. Ni bawah laut, ni bawah aras laut. Jadi kita akan guna nombor negatif ke nombor positif? Negatif. Jadi kita akan pakai negatif 250 meter. Senang je. Senang je ni. Okay. Jadi itulah dia punya cara dia. Jadi di atas positif 1000. Kalau di bawah maksudnya negatif 250. Okay. Jadi itu ramai sudah tu respon di sana tu. Jadi okey lah. Tu cerita pasal soalan A. Okey, soalan B. Ni keuntungan dengan kerugian ni kalau bisnes ni. Ramai ni kat sini ni bisnes ni kali kan. Menolong ibu bapa ke kan. Okey. Okey, kalau kamu rasa kalau untung positif ke negatif? Benda baik ke benda yang tak baik kan? Untung mesti nombor positif kan. Jadi kita punya jawapan kita akan tulis positif RM 2000. Tapi ada tanda positif. Kalau kerugian, rugi. Kita akan letak tanda negatif. Benda yang sama je, lebih kurang je. Yang tadi cerita pasal atas laut dengan bawah laut kan. Sekarang cerita pasal untung rugi. Jadi benda yang sama je. Okay, kalau untung positif, kalau rugi negatif. Jadi jawapan dia macam ni lah. Jadi nanti kamu jangan lukislah dia punya garisan petak-petak, tak perlu. Kamu buat anak panah ni je. Yang ni hijau dengan merah ni. Tulis sahaja terus jawapan dia, tulis ini sahaja ni. Maknanya yang ni kamu letak, gantikan tulisan hijau tu, ganti dengan positif RM 2000. Lepas tu yang ini kerugian kan? Kerugian negatif RM 500 macam tu. Jadi tak payah tulis yang tulisan merah bawah tu, tak payah. Yang tulisan hijau kat atas tu pun tak payah. Jadi itu je kamu punya untuk latihan inilah, untuk latihan yang pertama ni lah. Okey setakat ni. Okey kan? Nombor positif, nombor negatif dia simple je. Simple je. Okey, jadi apakah itu integer? Sekarang baru kita nak
simpulkan. Kita tengok aktiviti di muka surat yang ke berapa ni? Muka surat yang ketiga ni. Okey. Jadi dalam aktiviti ni kan, kamu bacalah dia punya dialog dia tu yang cuba kamu tengok nombor-nombor yang mana yang bukan integer. Kalau kamu perasan, nombor-nombor yang bukan integer, ni, kami bukan integer. Kan? Kami bukan integer. Yang ni pun kami bukan integer. Jadi yang lain tu kamu tengok. Yang lain kami ialah integer, negatif. Maknanya yang lain semua integer. Yang bukan tu yang ni, dua ni yang hujung ni kan. Jadi kesimpulan dia, kalau nombor itu nombor yang cantik lah, maksudnya nombor negatif 2 ke, nombor kosong ke, nombor 4 ke. Okey. Kalau nombor itu nombor yang bulat, nombor bulat. Nombor bulat, sekolah rendah kamu belajar sudah nombor bulat, nombor-nombor yang biasa-biasa, yang tak ada perpuluhan, yang tak ada pecahan. Ini nombor pecahan kan, ini pecahan, ini perpuluhan. Kalau nombor-nombor yang macam ni, nombor yang macam ni, yang pecahan perpuluhan ni, dia bukan integer. Okey, dia bukan integer lah. Kalau nombor-nombor yang biasa, yang tadi tu macam leaf tu kan, nombor leaf pada leaf tu, nombor 4 ke, nombor 6 ke, nombor kosong ke, negatif 2 ke, negatif 3 ke, positif 9 ke, semua ni adalah integer. Jadi kesimpulan dia, integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif, termasuk sifar, maknanya termasuk nombor kosong. Jadi tak kisahlah nombor kosong ke, nombor 1 ke, nombor 2 ke, ataupun kalau ke bawah negatif 1 ke, negatif 2 ke, negatif 3 ke, semua ini dipanggil sebagai nombor ataupun dipanggil sebagai integer. Itu je. Okey, saya nak tanya kamu, saya nak test kamu ni. Kalau saya tulis nombor 1.5, adakah ini nombor integer? Adakah ini integer? 1.5. Integer ke bukan integer? Bukan. Bukan integer. Sebab apa bukan integer? Sebab 5. Sebab? Nombor perpuluhan. Betul. Sebab nombor ini dia panggil sebagai nombor perpuluhan. Dia ada titik kan? Dia ada titik tu maksudnya nombor ini 1.5 ni dipanggil nombor perpuluhan. Jadi sebenarnya kalau nombor perpuluhan dia automatik dia bukan integer. Bukan integer lah. Kalau kamu sebut tu sebut integer lah walaupun ejaan dia integer. Okey, saya nak tanya lagi. Kalau cikgu ada 2/10. Okey, adakah ini nombor integer? Bukan. Okey, bukan. Yang lain ada respon, yang lain. Siapa kata bukan, hands up, angkat tangan. Siapa kata bukan, angkat tangan. Saya boleh tengok siapa yang jawab dengan betul ke, yang dengan yang salah ke. Okey, angkat tangan. Semua kata bukan. Okey, alhamdulillah Jadi semua ya ke ni semua orang ni macam ada yang tak ini. Okey, majoritinya kata bukan. Okey, jawapannya betul. Betul. Alhamdulillah, betul lah. Okey, jadi dia bukan integer. Okey, sebab apa dia bukan integer? Nombor pecahan. Dia adalah nombor pecahan. Dia adalah nombor pecahan. Jadi pecahan dia automatik bukan integer. Okey, jadi di situ kalau latihan, yang ini simple je, yang ini latih diri. Kita terus tengok latihan yang tadi 1.1A. Yang sini latih diri 1.1B. Okey, latih diri 1.1B. Okey, yang ini pun soalan tu saya rasa tak payah salin. Soalan dia ni tak payah. Okey, ni tak payah salin soalan. Jadual ini salin. Sekali dengan nombor-nombor dia ni. Salin jadual ini, salin. Nombor soalan tu nak salin lah. Nombor soalan 1. Dia punya arahan dia dalam buku latihan nanti kamu tak payah salin. Arahan dia tak payah. Maknanya terus kamu salin jadual. Okey. Lepas tu yang ni saya cerita dulu. Okey, nombor 2
Okey, nombor 2 pun sama. Kamu tak payah salin dia punya arahan dia. Tak payah salin arahan. Terus salin jadual ini dengan benda alah yang tepi ni. Bulatan tu. Peta bulatan tu. Ni. Tak perlu warna Dia buat warna tu sebenarnya. Tapi tak perlu kamu warnakan dia lah. Okey. Okey. Jadi kita tengok soalan ni. Jadi sambil kamu ber-Google Meet ni terus kita tengok dia punya jawapan. Kan senang. Jadi tak ada lagi tugasan saya bagi. Jadi kalau siapa join Google Meet tu, insya-Allah dia punya latihan boleh siap teruslah. Tak payah lagi ada kerja rumah yang lain lah. Okey. Kecuali yang tak join, dia kena tengok rakaman. Nanti saya akan post di YouTube. Nanti saya bagi link lah di grup kamu. Okey. Yang ini apa arahan dia? Okey, arahan dia apa? Dia kata, okey, dalam jadual yang berikut tandakan tick right. Ni right ni bagi nombor yang merupakan integer dan tandakan pangkah bagi nombor yang bukan integer. Jadi kamu kenal sudah tadi. Tadi kamu dah kenal nombor mana integer dan mana yang bukan integer. Jadi yang ini cuba kamu selesaikan sekarang. Saya bagi masa lebih kurang berapa minit? 1 minit lah kan. Senang je ni. Kamu tik-tik dengan pangkah-pangkah je ni. Cuba selesaikan sekarang. Boleh kamu conteng dulu di kertas kosong kah di manakah untuk catatan kamu lah. Nanti baru kamu buat di buku secara yang kemas-kemas lah. Kalau kamu conteng di buku teks, pastikan jangan tekan dia punya tulisan kamu tu. Jangan tinggalkan kesan-kesan dia lah. Boleh conteng, nanti padam balik. Padam balik. Okey, jadi ini 1 minit saya bagi buat sekarang. Kamu tik mana yang merupakan integer, mana yang bukan. Itu je yang soalan nombor 1 ni. Tik kat sini lah kotak dia ni. Ni kotak dia ni. Okey. 1 minit dari sekarang. Jam bermula dari sekarang ni. Okay, bagi yang baru join tu nanti kamu tengok balik rakaman. Saya rakam ni dan nanti saya akan post di YouTube. Nanti kamu tengok balik rakaman tu. Link saya akan share di grup kamu lah. Okay. Nanti mungkin petang sikit lah. Okey, 45 saat lagi. Soalan nombor 1 dulu soalan nombor 1 dulu. Lima belas saat. Tiga, 2, 1. Okey, kita tengok jawapan dia untuk nombor 1. Saya akan tanya seorang lah ni kan. Okey, nombor 1 yang kotak pertama sekali yang kat depan tu. Okey, 3/4. Pangkah ke tik? Pangkah. Okey, pangkah. Betul. Pangkah. Saya guna warna kuning lah kat sini. Okey, negatif 24. Pangkah ke right? Sini. Right. Okey, right. 35? Right. Okey, right. 6.7, sorry. 6.7 pangkah. Okey, negatif 29. Right. Okey. 900. Right. Tik right. Okey, negatif 4.34. Okey. 72. Right. Right. Negatif 1/2. Pangkah. Okey, pangkah kosong. Right. Betul, right kosong. Betul. Right. Okey, betul. Kosong.
Okey, kosong dia special. Kosong ni, kalau kosong ni dia bukan nombor positif, dia bukan negatif. Jadi dia masih lagi integer. Walaupun dia bukan nombor positif, dia bukan nombor negatif, dia tak ada apa-apa pun kosong tu. Tapi dia masih dipanggil integer. Okay? Jadi betul lah semua kamu punya jawapan tu. Nanti kamu tulis balik jadual ini, terus buat jawapan dia. Tak payah lagi salin arahan yang atas ni, tak payah salin arahan. Okay, yang kedua. Yang ini kalau saya padam balik apa yang saya potong ni. Okay, arahan dia. Okay, salin rajah di sebelah ni lah. Salin rajah di sebelah sini. Tapi saya minta kamu salin juga yang ini kotak biru ni. Okay. Pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam rajah itu. Ini nombor-nombor dia. Tulis kat mana? Tulis dalam sini. Dalam donat, nanti donat, bentuk donat ni. Tulis kat sini. Jadi contoh, saya bagi contoh. Sambil-sambil tu saya tanya kamu jugalah. Okey, contohnya kalau negatif 6. Okey, negatif 6 ni. Saya boleh tulis dalam sini? Boleh. Jadi kamu tulis kat mana? Kamu tulis je dalam sini kat mana-mana pun tak kisah. Negatif 6 kat situ. Ataupun tulis kat ujung sini pun tak ada masalah negatif 6. Tapi masih dalam bulatan. Mesti dalam donat tu. Begitu. Okey, apa lagi? Kalau negatif 2.8 boleh tulis dalam donat tu? Negatif 2.8 ini. Tak boleh. Jadi jangan kamu tulis di sini. Jadi mana-mana yang bukan tu jangan tulis. Cari jawapan yang betul sahaja. Okey. Jadi yang ini nanti ni saya tak bincang sekarang, cuma nanti kalau kamu boleh, dia punya jawapan dia sudah ada dalam buku teks kamu kan, di belakang tu kamu boleh semak dengan jawapan dia. Dia ada jawapan dia ni dalam donat ni, ada berapa jawapan dia? Dia ada 6 jawapan. Ada 6 nombor dalam sini. Ada 6 nombor. Nanti dia punya kamu boleh cek jawapan di belakang lah. Jadi pastikan ada 6 nombor daripada semua ni. Ni semua ni 6 sahaja yang terpilih dan masuk sini. Okey. Jadi kamu cuba dulu yang nombor 2 ni. Jadi kalau saya rasa yang nombor 2 ni pun boleh jawab dengan mudah lah. Kamu cari nombor integer je. Jadi saya tak bincang sekarang ni. Saya rasa kamu boleh buat sendiri. Dan kalau ada masalah kamu boleh tanya saya secara personal. Boleh cek personal ataupun boleh tanya di grup je lah. Okay, setakat ini, hari ini sahaja yang kita belajar. Sampai sini je. Jadi yang lain kita akan sambung pada hari yang nantilah. Okay, lepas ni lah. Okay, setakat ni ada soalan mau ditanya tentang integer. Ada? Ada? Tak ada? Tentang integer tak ada yang mau ditanya. Okey, mana yang kena hantar? Okey, mana yang kamu kena hantar? Okey, macam ni. Ni penting kamu dengar ni, kena dengar ni. Okey, yang tadi latih diri 1.1A tu. Okey, yang ni latih diri 1.1A tu. Okey. Bila kamu buat kan, kamu buat ni. Okey, arahan dia tak payah salin Ni pun saya kata ni tak payah salin juga arahan dia. Terus lukis gambar dan terus tulis jawapan dia yang ini kat sini. Di sini dengan sini tulis je tanda positif dengan tanda negatif macam inilah ni jawapan dia. Sekali dengan gambar dia. Okey. Yang mana yang kamu kena hantar? Okey, kamu tak perlu hantar gambar semua ni. Tak perlu Nanti saya akan bagi link kamu isi markah. Jadi kamu tak perlu PM cikgu hantar gambar, tak perlu. Kamu hanya perlu isi markah. Jadi markahnya macam mana? Markahnya macam mana? Satu soalan saya kira satu markah. Maksudnya soalan A ni satu markah, soalan B ni satu markah. Okey. Dan yang tadi, tambah lagi yang tadi. Ini semua ni satu markah ni. Jadi kalau kita kira tadi, 2 sudah markah kan tadi. Yang ini satu kolom ni satu markah juga. Jadi yang 2 markah tadi tu kita ada latihan yang pertama tadi 2 markah sudah kan. Okey, yang tu dah 2 markah. Yang ini ada berapa ni kotak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 10 lagi markah.
Dan yang last kali yang ini ada 6 kan jawapan dia. Mesti ada 6 nombor, 6 markah. Jadi nanti kamu tambahkan semua. Latihan tadi 2 kan ini. Bergerak-gerak pula ni. Okay, yang ini 2 markah daripada latihan yang tadi. Okay, soalan A dan B, 1 tambah 1 jadi 2 markah lah. Jadi 2 markah campur dengan 10, campur dengan 6. Berapa jumlah semua tu? 18, betul 18. 2 markah campur 10 markah campur dengan 6. Berapa? 18. Okey, 18. Saya 18. Jadi nanti kamu isi link itu saya akan share kemudian. Mungkin petang sikit. Link kehadiran tu sekali dengan markah terus. Jadi contohnya kamu dapat 18 per 18. Contoh. Jadi kamu tulis macam ni nanti dalam link tu. Di ruangan markah. Di ruangan markah. Nanti bila buka link nanti saya akan share, dia ada tanya markah berapa, kamu isi je markah kat situ 18 per 18. Kalau dapat 15, tulis 15 per dengan 18. Macam tu. Okey? Boleh faham ni? Boleh. Senang je kan ni? Nanti tapi macam saya kata tadi, tak perlu ambil gambar. Saya sebenarnya tak mau memudahkan kamu. Janganlah kamu ambil gambar hantar pada saya. Kamu hanya perlu isi markah di Google Form itu. Jadi saya mengharapkan kejujuran kamu dalam menyelesaikan masalah. Mesti jujurlah. Okey? Ada soalan mau ditanya sebelum saya tutup kelas hari ni? Okey, ada soalan daripada siapa-siapa? Kita habis 1.40 kan? Okey, kita habis 1.40 tapi saya biarkan kamu buat kerja lah dulu buat kerja, habiskan latihan itu, nanti terus kamu kira markah. Dan nanti bila saya sudah share link tu, kamu pun isi kehadiran dan isi markah sekaliguslah nanti serentak. Okey? Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop di situ. Boleh kita berhenti di situ dan kita sambung hari lain, kelas yang berikutnya. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.